ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله صدق الله العظيم أما بعد Alhamdulillah yang dimuliakan kepada Tuan Imam, Ustaz, dimuliakan pengurusi masjid dan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslim hadirin hadirat, ahlullah, ahli keluarga Allah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli syai'. Kulluhu min Allah wa kulluhu ila Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu bagi memberkati tazkirah kuliah kita waktu zuhur ini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan serta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita baca kitab Suratul Fatihah untuk kita hadiahkan khususan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda dan kepada para tabi'in, tabi'in dan salafus saleh, wali-wali Allah, para syuhada, alim ulama, tuan-tuan guru kita. Kita khusus kepada kedua ibu bapa kita dan ahli keluarga dan keturunan kita, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslim muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya. Di antara tanda kecintaan Allah kepada kita, kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita, Allah letakkan kita di tempat yang mulia seperti ini. Tentu yang kita rahmati dirahmati oleh Allah. Pada semalam kita telah membicarakan tentang bagaimana kelebihan sujud kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana dikatakan ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW daripada Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari, berkata, aku bertemu dengan sahabat dan aku bertanya kepada sahabat, membantu Rasulullah supaya wahai sahabat beritahu kepada aku apakah amalan yang boleh masukkan aku ke syurga dan yang paling dicintai oleh Allah. Sahabat terdiam sehingga ditanya berulang kali, sebanyak 3 kali baru sahabat jawab. Di mana dia berkata, aku pernah tanya Rasulullah soalan yang sama, maka Rasulullah menjawab kepadaku, yaitu banyak-banyaklah kamu bersujud kepada Allah. Nah, sesungguhnya sujud kamu sekali kepada Allah, Allah akan angkat darjatmu dan Allah akan menghapuskan kesalahan dengan sujud itu juga. Hadis riwayat Muslim. Maka tuan-tuan, tentang perihal sujud ini juga dinyatakan lagi dalam satu peristiwa yang lain, yaitu yang ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Dia menceritakan tentang datang seorang lelaki kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang membuatkan Allah, pertama, Allah cinta aku, yang kedua, makhluk pun cinta kepada aku, yang ketiga, Allah banyakkan harta aku, yang keempat, Allah sihatkan tubuh badan aku, dan yang kelima, Allah panjangkan umur aku, dan yang keenam, menghimpunkan aku bersama kamu. Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, sahabat ni dia minta ni habis-habisan lah. Yang mana dunia pun nak untung, akhirat pun nak untung. Begitu. Islam tidak melarang dunia itu kita tak minta. Mintalah. Nak jadi sebesar-besar mana, sehebat-hebat mana boleh minta. Begitu juga pada akhirat, minta kepada Allah. Maka disebut, Nabi menjawab, 6 hal ini perlu juga dengan bantuan 6 perkara yang lain. Yang dapat yang 6 ini, kena buat 6 perkara yang lain. Pertama, jika kamu ingin dicintai Allah, maka takutlah kepadanya. Maka Allah cinta kita, dan bertakwalah kepadanya. Jika
kamu ingin dicintai makhluk, maka berbuatlah yang baik kepada mereka dengan kamu ambil apa yang ada di tangan mereka yang kita tamak, apa yang di tangan orang yang kita minta, yang kita tamak. Dan jika kamu ingin Allah banyakkan hartamu, maka keluarkan zakat hartamu. Jika kamu ingin Allah menyihatkan tubuh badanmu, maka banyaklah bersedekah. Dan jika kamu ingin Allah panjang umurmu, maka sambunglah silaturahim. Jika kamu ingin Allah himpunkan kamu bersama aku pada hari kiamat, maka panjangkan sujudmu kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Atau kama qala. Maknanya tuan-tuan, kemuncak kepada doa ini yaitu kita nak duduk dengan Nabi. Kemuncaknya di hari akhirat ini nikmat yang ada pada di syurga, yaitu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikmat kemuncak di syurga yaitu bersama melihat wajah Allah. Nikmat yang paling besar tengok wajah Allah. Dan begitu juga azab yang paling besar bukan azab neraka, tapi azab yang paling besar tak dapat tengok wajah Allah. Allah Nabi. Macam kita di dunia, azab yang besar menimpa kita. Jangan kita sangka azab yang besar itu adanya berlaku tsunami, malapetaka, huru hara, kemarau panjang. Tapi sebenarnya azab yang besar itu kita tak nampak, yaitu hilangnya kelazatan, kemanisan pada amal ibadat kita. Itu sebenarnya satu azab. Maka kita kena banyak-banyak bersifar kepada Allah dan minta Allah bantu dan buka pada mata hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka tak dapat tidak, sudah pasti yang datang kepada Allah ini yang bernama manusia, al-insan, sentiasa terendah kepada dosa dan kepada dosa. Maka atas perkara itulah bagaimana sujud ini boleh membantu kita dan menyelamatkan kita daripada dosa yang menimpa kita tiap-tiap hari. Dalam puasa pun ada dosa juga. Jadi bagaimana? Maka hadirin yang dikasihi oleh Allah, dengan disebut tentang memanjangkan sujud itu dapat bersama Rasulullah. Dengan memanjangkan sujud itu maka dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka disebut dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Hibban, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah kasurat zunubi wa dha'fa amali faqala lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aksir minas sujudi fa innahu yahuttu zunuba kama tahtur rihul waraqash syajari innal abda idza qama yusalli ata bi junubi ila akhir hadis atau kama qala. Tentunya dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, maka hadis ini memberikan kepada kita suatu kelegaan dan menjadi satu motivasi untuk kita rajin bersujud. Dan setiap kali bersujud tu dengan penuh rasa makna, yang aku sujud ni untuk apa, kerana apa, sebab apa, dan memang aku perlu untuk bersujud. Jika aku tak bersujud, apa akan jadi? Maka tuan-tuan perhati pada hadis ini. Sebab itulah bagi mereka yang tak bersujud, malang 1000 kali malang. Kerana apa? Kata dalam hadis ini disebut, datang seorang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kasurat zunubi, aku ni banyak dosa. Tuan-tuan, kita daripada kita mula cukup umur sebenarnya dosa saja. Kalau dia kata dia tak ada dosa, tu subhanallah, maksud tidak adalah manusia nama manusia kecuali Rasulullah. Maka kita berdosa. Kita akan bincang masa akan datang tentang dalam kitab Hikam disebut tentang sifat berdosa itu. Yang dengan sebab ada atas dosa yang dia dapat itu, atas sebab dia buat dosa itu, dia bertaubat balik pada Allah, maka Allah suka kepadanya. Jalan atas dosa itu di antara jalan yang Allah Ta'ala letak rahsia atas kita. Dengan sebab dia luka tangan, dia sakit, dia kaki patah, maka dia pun tak pergi melawatah, mai duduk rumah diam-diam, duduk dengan Allah. Begitulah. Baik, ya Rasulullah, kasurat zunubi, ya Rasulullah, aku ni banyak dosa. Dosaku sudah banyak dan amalku wa dha'fa amali,
amalku sedikit. Itu tengah sahabat. Sahabat ini jumpa Rasulullah pun kata amalku sedikit. Maka jawab maka faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksir minas sujudi, banyak-banyaklah kamu bersujud kepada Allah, kerana sujud itu menggugurkan dosa seperti angin kencang yang menggugurkan daun-daun pohon. Allah Rabbi. Sujud itu menggugurkan dosa macam mana angin bertiup kencang sampai daun yang kat pokok tu gugur semua. Kerana apa? Innal abda iza qama yusalli, jika seseorang hamba berdiri menjalankan solat, sesungguhnya dia menemui Allah, ata bi zunubi, dia menemui Allah dengan membawa dosanya di atas kepala. Kita datang ni bawa apa? Bawa dosa kita main kepada Allah. Sebab tu perlu Allah kata, Allah panggil kita tu macam kita kata mak panggil anak tu nak pergi makan ubat, mak panggil anak nak tolong mandi, nak bagi baju tu bagi bersih, tu nak dekat baju baru, betul kan? Mak panggil anak ni nak bagi makan, yang Bismillah lapang cari tak ada makan, balik mai mak nak tolong suap lagi. Yakni maksudnya balik kepada Allah. Allah nak bagi segala-galanya. Allah SWT Muhammad. Jadi ada keluarga. Jadi tuan-tuan, maka di sini banyaklah kamu bersujud kepada Allah. Sesungguhnya bila mana dia datang kepada Allah berdiri untuk solat, dia menemui Allah dengan bawa dosa di atas kepala. Kita ni main bawa jumpa Allah ni yang bawa dosa kita. Jadi main nak terima lah. Tapi bila mana Allah panggil, dia datang. Bila mak panggil, Azhar balik, ya mak, balik lah. Wadduha balik, contoh dia balik lah. Balik main. Wadduha balik, ya mak. Jadi balik itu dengan mak panggil datang taat tu, jadi mak tak marah. Ayyala solat. Kita pun labbaik Allah, and coming ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Ayyala solat. Kita pun datang labbaik Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Maka yang tu Allah suka. Hak buah-buah tadi tu bila main sujud, Allahu Akbar. Ni dah lah buat dosa banyak, Allah panggil tak main. Degil, yang ni yang nak kena. Allah Rabbi. Maka Allah akan lepaskan. Maka tuan-tuan, kasih sayang Allah yang Allah letak ni subhanallahazim. Kita saja duk pusing habis kerja, buat kerja kita buat kerja habis semua, baru nak mari pukul 4, pukul 3.30. tuan-tuan, waktu prime time mahal kan? Kalau kita orang nak iklan kat TV 9, TV Astro ke apa kan, prime time mahal harga dia. Waktu berita perdana tu kan 10,000 iklan 1 minit. Waktu utama prime time ke prime go lagi sekali. Allah Rabbi Tuhan. Jadi di situ tuan-tuan, waktu utama waktu bila mana masuk waktu solat, itu waktu utama. Datang masa tu mahal nilainya. Kerana apa? Sesungguhnya dia menemui Allah dengan membawa dosa di atas kepalanya dan di atas kedua pendanya, atas bahu ni bawa dosa, pikul dosa. Dan fakullama raka'a aw sajada tasaqqatat anhu atau kama qala, mana ketika dia rukuk dan sujud berjatuhanlah dosa itu daripadanya. Allah Rabbi, datang bila sujud kepada Allah Ta'ala, maka akan berguguranlah dosa-dosa itu. Dah dosa digugurkan, kemudian Allah mengangkat darjat kepada kita. Setiap satu sujud itu satu darjat. Kenapa? Atas sujud yang sunat ini pun bernilai yang besar, apalagi sujud yang wajib. Baik, maka sebelum saya bacakan pada hadis semalam, yaitu berkaitan dengan yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang berkhidmat kepada Rasulullah sampai waktu Aisyah, yang mana dia lepas habis urusan dengan Nabi Muhammad SAW tengah malam baru dia balik. Maka ketika dia berdiri depan Nabi Muhammad SAW dan hatinya nak tanya satu perkara, nak minta
suatu hajat, tapi nampak Nabi duduk berzikir, subhanallah, Nabi berzikir, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Maka dia tak jadi tanya sebab jenuh tunggu lama sangat. Maka pada hari besok dia datang jumpa Rasulullah SAW. Maka baru Nabi tanya, wahai Rabi'ah, apa hajat kamu yang kamu nak minta kepada aku? Mintalah, aku akan penuhi hajat kamu, aku akan memberi kepada kamu. Yang kita berhenti semalam, kan? Siapa mai hari ni betul-betul dia nak dengar sambungan semalam. Baik, sebelum saya sambung yang ni, tunggu, saya tak dapat lagi. Saya nak cerita tentang nilai sujud tu. Yang mana atas sujud tadi itu yang dah Allah gugurkan dosa, Allah hapuskan dosa. Namun Allah ganti pula. Allah dah kita buat dosa, main tunduk kepada Allah, Allah ampun dosa kita. Allah ganti pula kepada kita. Apa yang Allah ganti? Tuan-tuan dengar. Allah SWT Muhammad, ya Karim, dalam satu hadis Qudsi, dalam satu hadis Qudsi dinyatakan bahwasanya innal abda iza shalla, qala Allah Ta'ala fi hadisul Qudsi, innal abda iza shalla summa sajada sajdatal syukri fataharrabu ta'ala al-hijaba bainal abdi wa bainal malaikah fayaqulu ya malaikati unzur ila abdi ada faridati wa atamma ahdi summa sajadali syukran ala ma an'amta bihi alaihi ya malaikati madza lahu ila akhir hadis atau kama qala. Tuan-tuan, perhati hadis ini. Kita ulang balik. Saya pernah sebut di masjid ini, saya rasa awal kuliah dulu. Masa awal-awal. Masa itu tak ada kamera lagi. Tuan-tuan, apa kata Allah Ta'ala? Tuan-tuan perhati. Sesungguhnya kata Allah, jika seorang hamba solat kemudian sujud sekali, yakni sujud syukur, dia datang solat, itu solat yang wajib, kemudian dia sujud sekali, yakni sujud syukur. Sujud syukur ini sekali sahaja. Sujud tilawah, sujud sahwi 2 kali. Sujud syukur sekali. Baik. Semalam siapa yang sujud syukur? Jangan angkat tangan. Semua angkat. Semua sujud syukur. Ustaz sebut malam kan balik sujud syukur kan. Jadi ada buat, alhamdulillah, sujud syukur. Ini saya akan ajar kembali. Maka barang siapa sujud sekali, sesungguhnya seorang hamba yang solat kemudian sujud sekali, iaitu sujud syukur. Ingat tuan-tuan, ini sujud syukur bermakna sujud yang sunat, bukan yang wajib. Maka kita cerita benda yang sunat. Hak sunat ni subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Tambah hak yang wajib lagi, sujud yang wajib. Jangan cerita tuan-tuan, kita boleh bayangkan berapa kali ganda lagi. Baik. Maka ketika mana datang seorang hamba solat kemudian dia sujud sekali, yakni sujud syukur, maka Allah membuka hijab di antara hamba dan malaikat. Allah buka hijab antara hamba dan malaikat. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, hai malaikatku, tengok, bila mana datang hamba sujud ni, Allah akan cerita, Allah akan cakap kat malaikat, malaikatku, tengok hamba aku ni, tengok hamba aku yang sujud ni. Allah sayang, Allah paling gembira sekali bila mana hamba tu sujud kepada Allah. Itu paling Allah suka sekali. Banyak harta ke apa cerita kan, tapi paling Allah suka bila tu hamba tu datang sujud kepadanya. Allah paling gembira. Allah paling gembira. Baik, wahai malaikat, maka Allah berkata, lihatlah hamba-Ku yang datang menunaikan kewajipannya kepadaku, atau kewajipannya kepadaku. Yang kedua, kemudian menyempurnakan perjanjiannya denganku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perjanjian dengan Allah kita. Maka orang yang berjanjian itu, orang yang datang itu bermakna orang yang menyempurnakan janjinya kepada Allah. Yang kita ni amantu billah, beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu orang yang menyempurnakan janji, telah mengangkat syahadat, maka dia datang itu bukti dia Islam. Maka yang kedua, yang ketiga, kemudian
syukur kepadaku atas nikmat yang ku beri kepadanya. Orang yang sujud ni di antara orang yang syukur kepada Allah. Apatah lagi dia buat sujud yang khusus, itu sujud syukur. Bagaimana? Saya ulang kembali. Menghadap kiblat, duduk antara dua sujud, ambil wuduk, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nawaitu sujud syukur sunnatan lillahi ta'ala. Sejatuh sujud syukur sunat kerana Allah Ta'ala. Itu terus sujud. Allah Akbar, terus sujud. Lepas kita kata Allah Akbar, terus sujud. Sujud itu kita bacalah tasbih, tahmid, pujian kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ataupun nak baca Fatihah, alhamdulillahil alamin, atas pujian kepada Allah dalam surah itu, silakan. Ataupun nak sebut alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apa jua keadaan. Alhamdulillah alladzi tatimmu shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menyempurnakan kesemua yang baik-baik. Yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah ala kulli syai'. Segala puji bagimu ya Allah atas segala sesuatu. Maka syukur kepada Allah dengan pujian ini. Maka lepas itu angkat kepala, Allah Akbar, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing tegak tempat asal. Kedua pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sapu muka kan, tak mahu sapu kan, tak apa. Jadi ringkahnya berat kan? Ambil masa yang panjang kan? Tidak tuan-tuan, 2 minit, 3 minit tak sampai. Tapi kalau dia nak buat sesuatu, nak panjangkan sujud, lama sujud, duk puji. Juga di antara yang terbaik. Walaupun kita ringkas, tapi kita sujud lama, seorang-seorang kita sujudlah. Sujud sampai lama-lama. Sampai orang kamat sekarang azan, sujudlah. Tak apa, lagi dia bersujud, tak sepening. Silakan. Tapi kalau lama pun 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, tak apa. Allah lebih. Maka kata Allah, wahai malaikat, tengok hamba-Ku yang masih sujud kepada Aku ni. Ia telah menyempurnakan janjinya dan tunaikan kewajipannya dan sujud syukur atas nikmat yang Ku beri kepadanya. Maka kata Allah Ta'ala kepada malaikat, madalahu. Apa maknanya? Nak bagi apa kat mereka ni? Nak bagi apa? Kat orang yang main ni, yang sujud ni, yang tinggal kerja, berhenti break main kat masjid. Bukan break di tempat lain, mindah. Main tak ni? Nak bagi apa kat mereka ni? Yang berhenti rehat, boleh cari main masjid duduk, iktikaf dengan kuliah. Nak bagi apa kat mereka ni? Yang solat tarawih sampai 20 rakaat sujud lama ni, nak bagi apa kat mereka ni? Yang tengah baca Quran jumpa ayat sejadah, sujud pula. Nak bagi apa kat mereka ni? Tuan-tuan, madalahu kata Allah. Maka kata Allah kepada malaikat, kemudian bersujud syukur kepada Aku atas nikmat yang Ku berikan kepadanya. Hai malaikatku, madalahu, apa yang pantas baginya? Nak bagi apa kat mereka ni? Allah bin. Padahal Allah tahu nak bagi, Allah boleh bagi. Nak tunjuk tentang indahnya susun atur Allah nak bagi itu. Nak tunjuk yang kita tu benar-benar diingati. Malaikat menjawab, ya Tuhan kami, yang pantas baginya adalah rahmatmu ya Allah. Lepas itu yang pertama, bagilah. Lepas bagi nak rahmatmu itu disebut di sini, Allah tanya lagi, mazalahu, wahai malaikat, Aku nak bagi apa lagi? Allah, ya Tuhan kami, nak bagi apa lagi? Nak bagi apa lagi? Maka dijawab lagi, apa yang pantas baginya? Malaikat menjawab, ya Tuhan kami, yang pantas baginya adalah syurgamu. Bagi syurga sebab main sujud. Allah, sujud syukur baru sekali, itu sujud yang sunat. Yang ketiga, lepas malaikat jawab yang pantas baginya adalah syurga, yang ketiga Allah tanya lagi, mazalahu, nak bagi apa lagi ni? Dah tadi dah bagi 2 lah, rahmat dan syurga. Allah tanya lagi, nak bagi apa? Mazalahu. Maka jawab malaikat, yang pantas baginya adalah engkau memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Apa yang hamba yang tu dia sujud, dia nak apa, Allah bagi semua. Apa yang dia nak, Allah bagi kepada kita apa keinginan kita, segala-galanya Allah penuhi. Tuhan kena ingat, keinginan bukan kita anggap keinginan tu kita nak kereta, nak motor, nak rumah besar, nak benda-benda. Keinginan ni setiap waktu, detik, minit tu keinginan. Kita nak mangkit, nak garuk belakang, nak mangkit di tandas, nak mangkit sana ke dinding, tu keinginan. Nak langkah kaki, ada orang yang nak langkah tak boleh langkah dah.
sebab kaki itu dah tak angkat, tak boleh angkat. Maka keinginan itu tak tercapai. Ada nak angkat tangan dah tak boleh dah. Keinginan itu dah tak tercapai lagi dah. Allah tahanlah keinginan itu. Maka sekarang ni segala keinginan kita Allah penuhi segala-galanya. Nak baring, nak rehat, nak boleh duduk mencangkung tu, nak buang yang besar ataupun subhanallah, ada yang Allah tarik nikmat, tak boleh buang yang besar, tak boleh kencing. Keinginan itu besar nilainya. Daripada kita kata harta benda tu, keinginan itu tak boleh buang yang kencing, subhanallah. Sampai kena tebuk perut. Tuan-tuan, besar nikmat yang kita duduk minta nak rumah kaya, kereta besar semua, dengan kita nak kencing itu keinginan yang sangat besar. Tidak, tuan-tuan, jenuhlah kita duduk minum air. Maka Allah kata, malaikat kata, engkau penuhi segala keinginan mereka. Allah tanya lagi kat malaikat, mazalahu, dah bagi dah segala-galanya. Allah tanya lagi, mazalahu. Malaikat menjawab, begitu seterusnya sampai tidak ada kebaikan yang tersisa. Maknanya kecuali telah disebut oleh malaikat, andai kata kebaikan yang ada kepada kita tu 1 juta triliun, contoh. Malaikat sebut semua habis kebaikan satu-satu. Malaikat sebut semua habis kepada Allah untuk kita. Yang keempat. Yang kelima, Allah tanya lagi, mazalahu, nak bagi apa lagi kat depa ni? Allah tanya lagi, kemudian Allah berkata, hai malaikatku, apa lagi? Jawab malaikat, ya Tuhan kami. Tuan-tuan, ya Tuhan kami sudah tidak tahu lagi. No word. Tak ada kataan dah. Tuan-tuan, betul kan no word? Betul kan? Ha? No? There is no word. Dia kurang lah kan? Bunyi macam Arab sikit. Maksudnya tak ada perkataan nak sebut. Apa lagi malaikat nak lagi? Tak ada disebut, kerana habis disebut untuk hamba yang sujud tadi. Subhanallah. Maka kerana Allah tanya macam tu, kerana baru Allah jawab, benar. Sesungguhnya aku akan benar-benar bersyukur kepadanya seperti dia bersyukur kepada aku. Allah, bayangkan Allah Ta'ala bersyukur kepada hambanya. Maksud syukur atas Allah kepada hambanya, seperti mana sifat Allah ingat kepada hambanya, rahmat yang tak dapat dibayangkan. Seperti mana hambanya syukur kepada Allah, macam kita pergi kenuri rumah orang. Tuan rumah kata apa? Kita kata kat tuan rumah, terima kasih Tuan Haji jemput kami. Tuan rumah tu kata apa? Terima kasih kamu semua mai kenuri sayang ni, terima kasih banyak. Begitu sekali syukur mensyukuri. Maka Allah syukur ke atas hambanya, dan tak berhenti di situ juga. Allah kata lagi kepada kita, aku songsongkan dia dengan anugerahku. Ini aku bagi lagi. Aku buka, aku bagi lagi anugerah Allah, dan aku tunjukkan kepadanya rahmatku. Atau kama qala. Maknanya tuan-tuan, atas satu sujud tadi itu Allah bagi segala-galanya, kerana sesungguhnya satu sujud itu seluruh alam semesta, langit dan bumi, hatta syurga dihimpunkan dalam sujud tadi. Sebab tu bila kita ada masalah, hantar naik kepada Allah dalam sujud kita, cerita, Allah hantar turun kembali kepada kita dengan Allah tolong bantu kita. Maka bila benar Rabi'ah balik kepada tadi kemuncak hadis kita, bila mana Rasulullah berkata, ya Rabi'ah, mintalah kepada aku akan penuhi, aku akan beri kepada kamu. Maka Rabi'ah berkata, ya Rasulullah, aku akan lihat dulu apa urusanku nanti, aku akan beritahu kepada kamu. Maksudnya bila Nabi kata, Rabi'ah minta apa yang kamu nak, aku akan bagi. Rabi'ah berkata, tengok dulu ya Rasulullah, nanti kau fikir apa yang aku nak minta kat kamu. Begitulah, supaya tak nampak gelojoh tu. Sabar, ya tak apa, nanti saya fikirkan apa yang saya rasa perlu dan sesuai. Yang kita terus minta, takut nanti kita minta tergesa-gesa, ada hajat yang belum kita dapat lagi, kita terus meminta tanpa berfikir panjang. Asal dia bagi tawaran, terus sebut tawaran itu. Sedangkan ada benda yang kita minta yang sangat besar nilainya. Maka selepas itu, lalu aku fikirkan, aku tahu bahawa dunia akan putus, kata dia. Rabi'ah kata, kalau aku nak fikir minta tentang dunia akan putus, akan binasa. Ini kita nak tunjuk kalau jumpa Lailatul Qadar, ya Allah bagi aku kaya, ingatkan begitu. Sebagai satu pandu arah. Kalau jumpa malam Lailatul Qadar, nak minta dunia akan binasa, akan putus. Nak minta, walaupun minta dunia tapi takkan minta dunia. Baik.
Maka jika aku minta dunia, urusan dunia, kemudian dunia akan putus dan lenyap. Aku tahu bahawa rezeki telah mencukupi hidupku. Rezeki dah Allah tetapkan, aku tak minta dan Allah bagi juga. Dia tak bimbang pasal rezeki tu. Dia tak kalut pasal rezeki tu. Kita ada pulang tawaran macam tu, kita minta rezeki lah. Yang kita nampak, bayar hutang-hutang ni, iyalah betul, rezeki tu akan datang juga. Tapi ada benda lagi kah yang besar? Tengok apa yang mereka fikirkan. Kemudian, aku akan minta Rasulullah untuk urusan akhirat. Ya tuan-tuan, minta urusan akhirat. Bila ada peluang, minta urusan akhirat. Karena Rasulullah punya kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Kemudian aku datangi Rasulullah, kemudian baru aku main, baru Rabi'ah aku datangi ke Nabi. Lepas fikir-fikir nak minta apa ni? Nak minta dunia ke nak minta apa? Nak minta dunia ke nak minta apa? Maka dunia akan putus, akan lenyap. Maka lebih baik aku minta akhirat, sebab Nabi punya kedudukan yang besar di hadapan Allah. Kemudian aku datangi kepada Rasulullah, kemudian aku bertanya. Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan ini Rabi'ah? Kamu buat apa ni? Saya menjawab, ya Rasulullah, aku mohon kepada engkau, sekiranya engkau berikan syafaat untuk aku dan memberikan pembelaan kepada Allah agar aku dibebas dari api neraka. Itu yang punca besar sekali tuan-tuan. Bebas daripada api neraka. Kalau jumpa malam Lailatul Qadar, minta doa. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-qawsa alisna minan nar ya rabbana. Maha suci engkau ya Allah, tertuakan engkau. Al-qawsa tolonglah alisna, bebaskan kami daripada api neraka wahai Allah Tuhan kami. Minta bebas daripada api neraka. Jadi kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Bulan Ramadan ni jangan kurang, jangan tinggal. Kita baca Allahumma ajirna minan nar dalam bulan Ramadan. Baik. Kemudian aku mohon kepada engkau supaya engkau bagi syafaat kepada aku dan bela aku di depan Allah agar aku bebas daripada api neraka. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk minta itu Rabi'ah? Siapa yang jahat? Siapa yang suruh kamu minta lagu ni? Macam tu. Sebab permintaan tu besar. Siapa yang ajar kamu suruh minta macam ni? Jawab Rabi'ah, aku menjawab, tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak. Tak ada siapa pun yang ajak aku, yang suruh aku. Itu semata-mata kerana engkau telah berkata, mintalah kepada aku akan memberimu. Nabi dah janji macam tu. Allah tuan-tuan. Maka kita minta. Dan engkau punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Engkau sangat memperhati urusanku. Engkau mengetahui dunia akan terputus dan lenyap, sementara rezeki telah mencukupi keperluanku. Maka aku minta kepada Rasulullah SAW untuk akhiratku. Tuan-tuan, minta tentang akhirat. Sikit tuan-tuan, 3 minit. Sikit. Minta tentang akhirat. Mendengar ucapan itu Rasulullah terdiam, berdiam diri. Cukup lama Nabi diam, cukup lama Nabi senyap. Allah Rabbi, risaulah kalau kata-kata itu menyebabkan Nabi marah ke apa ke. Tak kena kan, minta tak kena kan? Nabi berdiam diri. Lalu Nabi bersabda kepada aku, sesungguhnya tuan-tuan perhati, bila benda yang besar ini, kena juga buat amalan yang besar. Nak dapat benda yang besar, kenalah buat pelaburan yang besar juga nak untung. Besar di sisi Allah Ta'ala, tapi amalan tu kecil lah. Tapi besar di sisi Allah nilaian amalan tu, tapi perbuatan amalan tu kecil je. Kalau tak boleh buat juga kecil ni, beratlah. Bukan suruh pergi tawaf, pergi Mekah 10 kali haji-haji, tidak. Bukan suruh berpeluang harta apa banyak-banyak, tidak. Bukan suruh puasa setahun tak berhenti, tidak. Apa amalannya tuan-tuan? Nak dapat amalan, nak dapat ganjaran yang besar tadi dengan syafaat tadi, maka kenalah lakukan amalan yang besar nilainya, walaupun perbuatan itu hanya kecil saja. Apakah dia tuan-tuan? Maka Nabi berdiam diri cukup lama, lalu bersabda kepada aku, kepada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang menjadi qadam, pembantu Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah kepada aku, sungguh aku akan melakukannya. Ya, aku akan minta
aku akan buat macam mana kamu minta, aku akan sungguh lakukan. Minta kepada Allah. Maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu itu. Tolonglah aku sama. Ini dapat syurga tapi duduk tak mari-mari masjid, duduk kat rumah. Nak minta syurga bebas daripada api neraka, tapi tak mau tolong. Sama-sama kita bantulah. Janganlah lepas tangan. Nak minta projek berjaya, janganlah lepas tangan. Mai sama-sama bantu. Projek apa? Projek akhirat. Tuan-tuan, walaupun kita ada duit ringgit, kita bagi duit kita, harta kita yang kita berbangga. Aku dah bagi duit, apa buatlah. Jangan macam tu. Itu bagi duit bab lain. Mai sama-sama kita menghulur tangan kita bantu, mengimarahkan. Dan kata Rasulullah, sungguh aku akan melakukannya, maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu itu. Dengan apa? Dengan banyak bersujud kepada Allah. Al-kama qala. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, maka untuk itulah sesungguhnya sujud itulah merupakan tempat yang besar nilainya, yang bawa kepada kita hampir menjadi kita ini orang yang dekat dengan Allah dan menjadi kekasih Allah Taala. Siapakah mereka? Orang-orang yang sujud di waktu malam, terutama pada solatul lail seperti mana solat sunat tarawih kita dan pada solat tahajud kita. Wallahu a'lam. Insyaallah tuan-tuan, maka ambil kesempatan dan usahalah untuk cari jalan. Sebab itu saya semalam ingatkan kembali yang solat atas kursi. Jangan sampai tak ambil peluang untuk sujud atas lantai tanah, atas tikar. Ambil usaha, letak kat kursi itu, duduk kat tikar tu, sujud sujud syukur sekali. Jangan kita sakit dah 3, 4, 5 tahun tapi kita tak ambil usaha cari jalan untuk duduk kat kursi, kita tak cuba sujud. Jadi rugilah sebab kita belum mati. Melainkan orang yang tak boleh sujud, siapa? Orang yang mati. Kita yang masih hidup cari jalan untuk sujud kepada Allah. Astagfirullah, minta maaf tuan-tuan. Saya mohon tuan-tuan jangan lupa dalam doa tuan-tuan selitlah juga nama saya. Minta kepada Allah untuk saya menumpang keberkatan kemuliaan tuan-tuan yang mulia ini. Astagfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضاك تبارك وتعالى سادتنا رسل أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس ولسنا من النار يا ربنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس ولسنا من النار يا ربنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس ولسنا من النار يا ربنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Maaf apabila timbul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir.